Okay, good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam, Miss. So for today kita nak continue lagi tutorial question number semalam kita stop number 11. So hari ni kita nak sambung number 12. Dah buat tak? Berjaya tak buat semalam? Buat tapi tak dapat semua. Betul. Buat tapi tak dapat. Ya. Okay. So kita start discuss lah. Start dengan question number 12 dulu. So find the area enclosed between the curve y equal to x cube and y equal to sed x. So yang ni macam biasalah. Step number 1 awak kena lukis graf. Ada masalah ke nak lukis graf yang ni? Okey. Ini okey je kan? Ini okey. Dapat. Okay. Kita go through je lah soalan yang simple ni dulu. So step number 1, sketch the graph. So untuk x cube, carilah graf kubik untuk awak yang tu. Another one would be sed x. Saya tak risau sangat lah yang part ni sebab dia tak masuk exam. So awak boleh refer je mana-mana nota untuk sketch graph tu. Dia tak ada masalah kat situ. Okay. So based on the graph itself, terus nampak tak kawasan yang terperangkap kat situ? The bounded region yang kat situ. Yang ni enclosed tu. Dia kata. Nampak. Terus nampak lah kan kawasan yang tengah-tengah ni. Okay. So settled. Next kita nak pergi step number 2, kita nak tentukan nak depend kat paksi X ke nak depend kat paksi Y. So untuk soalan ni yang mana lagi senang? X ke Y? Ke sama je? Mana-mana pun boleh. Sama. Macam mana Yes, pun boleh. betul. So untuk soalan ni sebenarnya awak memang akan langgar dua-dua function. If you want to depend on X axis, kita mesti datang dari arah atas. So first function yang awak langgar, kita akan langgar sed. Lepas tu kita akan langgar cube tu. Itu kalau kita nak depend on paksi X. Kalau kita nak depend on paksi Y, kita akan datang dari arah kanan ke kiri. So first function yang jumpa, kita jumpa cubic dulu. Lepas tu awak akan jumpa sed. So actually both direction akan jumpa dua-dua function lah. Tapi kita kalau saya malas nak tukar balik function dalam sebutan Y. Kita decide untuk depend on paksi X. Okay. So kalau kita nak depend paksi X, limit kita mesti daripada yang depan ni sampailah second intersection. So macam mana kita nak cari limit? Yang saya dah buat dot tu. Macam mana kita nak cari nilai yang kat sini? Samakan Dua-dua function. Okay, Samakan very good. dua-dua function. Samakan dua-dua function. So in case Y equal to Y, yang kita samakan to solve equation X would be X cube equal to sed X. Okay. So macam mana nak cari X sekarang ni? Apa yang awak perlu buat next step? bawah sed. Bawa sed pergi sebelah. Macam tu. Biasanya awak belajar nak hilangkan sed, square both side lah. Paling simple. Kalau introduce law. Hilangkan sed tu, awak square both side. So awak akan dapat X to the power of 6 equal to X. Lepas tu, next step, Bagi X. bahagi X. Dua-dua belah. Bahagi X dua-dua belah. Boleh ke bahagi X dua-dua belah? Mana ada konsep bahagi dua-dua belah yang kita tak boleh bahagi dengan variable. Yang tu tak boleh. So the only option is awak kena kumpulkan X ke bahagian kiri lah.
Then you akan dapat awak boleh factorize X tu. Okay. And then barulah logik. Awak akan dapat X equal to 0. Another one. X equal to 1. So dapatlah dua nilai. First one X equal to 0. Yang kat depan tu intersection. Yang lagi satu is X equal to 1. Okay. Jalan kerja yang ni. Cari limit ni. Tunjuklah. Biasanya kita ada markah kat situ. Markah awak mencari limit. Okay. Yang saya cakap tadi, kita tak boleh bahagi X dua-dua belah. Sebab kalau kita ni tadi sampai tahap ni. Awak nak bahagi X on both side. So sini bahagi X, sini bahagi X. Bahagi X. End up nanti. Awak akan dapat X to the power of 5 equal to 1. So awak akan dapat X sama dengan 1 je. Ibaratnya macam ada satu je intersection. Graf tu bersilang kat satu tempat. Yang kat depan ni X equal to 0, awak tak dapat value dia. Tak boleh lah kat situ, nampak tak logik. Walaupun nampak macam remeh tapi tak logik. So careful yang ni. Okay. Settle, kita dah dapat limit. Now kita dah boleh lah straight cari area. So in order to find area, kita akan start integrate daripada limit yang awak dah dapat tadi kan. From 0 up to 1. 0 to 1. First function yang kita jumpa tadi, apa dia? Function pertama? Cubic. So X Cubic. minus dengan X cube. So X dulu. Hati-hati tengok graf tu. Graf yang color, saya lukis color biru tu dulu. Sebab kita nak depend kat paksi X, so mesti datang dari arah atas. So set X minus with X cube. Boleh terus integrate ke? Ni. Boleh. Okay. So awak terus integrate, dia akan dapat 2 over 3x to the power of 3 over 2 minus x to the power 4 over 4 in the range of 0 up to 1. Lepas tu awak teruslah masuk limit, sama juga. Masuk limit tu tunjuk jalan kerja. So 2 over 3 minus 1 over 4 minus 0. Dapat berapa jawapan? 5/12. 5 over 12. Okay. Unit squared. Simple je lah soalan yang ni. Semua orang dapat Ada apa-apa nak tanya untuk soalan nombor 12? Okay. 12 okey. Miss. Yang tadi kan, yang saya, apa tu? Yang method bagi dengan X tu kalau buat situ memang tak dapat markah untuk cari limit. Untuk cari tu biasanya dia macam ni. Dia macam awak akan buang satu jawapan. So kalau dari segi graf tu memanglah obvious nampak langgar kat kosong. Dari segi calculation nanti tak dapat awak sebenarnya limit. Kira awak tak tunjuk awak dapat lower limit. Tak dapat markah nanti kat sini. Awak tak tunjuk awak dapat lower limit tu. Senang cerita jangan buat lah. Kalau graf tu memang dah ada, mesti dibagi dan dia obviously start dekat kosong. Kalau tunjuk pun boleh. Yang tu tak apa. Boleh lah juga. Tapi jangan tunjuklah yang macam ni. Bahayalah. Kan step yang bahagi dengan variable. Kita jangan buat step macam tu. Yang saya kotakkan tu. Sekejap. Okay. Yang step bahagi dengan variable tu biasa jangan buat lah. Sebab kita akan buang satu jawapan setiap kali. Yang kita boleh nak bahagi-bahagi tu kalau kita bahagi dengan constant. Bahagi dengan nombor, yes. Untuk simplify. Bahagi dengan variable, bahagi X tu tak boleh sebenarnya. Awak buang jawapan. Okay. Settle nombor 12. Kita proceed nombor 13. So, nombor 13 dia dah bagi graf siap-siap. Dah lagi menyenangkan awak lah. Tapi graf dia pun simple je. We have X squared. Second one, we have 2 minus X squared. Okay. So, first,
calculate the shaded area. Untuk part A ada masalah ke? Okay. Okay je. Sama macam tadi lah kan. First, sketch the graph. Dia dah tolong sketch. And then second part is you have to find the limit lah. Kita tak tahu kat sini. Ni. Kat sini kita tak tahu limit dia berapa. So, apa yang awak kena buat sama macam tadi. Equate those two equation. Y equal to Y. So, here x squared would be equal to 2 minus x squared. So, x akan dapat plus minus 1. Masa tadilah saya cakap tunjuk dapatkan limit tu. Itu markah jalan kerja. Tunjuklah, kita kumpul markah kat situ. Okay. So nak cari the shaded area. Siapa tolak siapa sekarang ni? Two minus x square tolak x square. Okay, very good. 2 minus x squared minus x squared dx. Okay, and then awak dah bolehlah integrate as usual 1 by 1. Saya tak tunjuklah yang ni, tak ada masalah kan? Dapatlah jawapan. Dapat berapa? Eight over 3. A over 3. Okay. So, next part. Part B. The volume of the solid generated when the shaded area is rotated through pi radian about the y-axis. Okay. Yang second part, dia nak kena cari volume. Lepas tu, volume tu dia dah bagi tahu rotate about y. So, macam yang kita belajar semalam. Orang dah tengok dah video semalam. Dah cover dah. Dah, untuk cari volume. Okay. So, kalau kita nak rotate, dia dah cakap rotate about y, everything must be in the term of y. Function tu first step awak mesti tukar jadi sebutan y. Limit kita pun mesti limit kat paksi y. Okay. So, daripada gambar ni, boleh terus wanggo tak kita nak integrate? Sebab kita mesti datang dari arah kanan dah kan sebab y. Boleh integrate wanggo tak? Ke kita kena belah-belah graf ni? Tak pasti. Tak pasti. Okay. So, maksudnya bila kita nak tengok directly boleh integrate ke tak, kita kena check daripada atas, semua kawasan shaded tu mesti langgar function yang sama. Okay. Sekejaplah saya tukar colour lah. So, satu yang bahagian graf masam tu saya dah color hijau. Graf senyum tu saya dah buat color biru. Okay. So, maksudnya kat sini, every time nak datang dari arah kanan tu kita check. Sentiasa langgar function yang sama ke tak? So, kita mula daripada arah bawah sikit So, kalau bawah sikit, first, kita langgar function biru. And then, second pun kita langgar function biru. Okay. Kalau saya naik bahagian region atas sikit, first kita akan langgar function hijau, color hijau tu. Lepas tu, belakang dia pun kita akan langgar function hijau. So, bahagian atas dengan bahagian bawah melibatkan function yang berbeza. Kalau tengah-tengah sikit, yang saya buat arrow tu, tempat graf tu bersilang, kita tak tahu kat mana function pertama yang kita jumpa. In this case maksudnya, kat tempat bersilang tu kita mesti belah graf tu. Okay, saya padam balik. Ni tadi hijau. Biru. Maksudnya kat tempat yang bersilang tu awak kena belah graf tu. Okey, yang ni semua orang faham kenapa saya kena belah graf kat situ? Faham. Faham. Alright Okay. Okay.
So kita dah tahu graf itu kiri dan belah, satu kawasan hijau, satu kawasan biru. Next, every function kita mesti tukar jadi sebutan X. So yang, sebutan Y. So yang first ni kalau X squared sama dengan Y, X sebagai tajuk akan jadi set Y lah. Sesuai. Ini untuk function yang color hijau. Second one, kita ada Y equal to 2 minus X squared. So kalau kita tukar dalam sebutan X, X would be equal to Set of Y plus 1. set of 2 minus Y. Okay. Settle, kita dah ada function. Masalah yang ketiga is kita mesti tahu limit. Okay. So yang bawah ni confirm lah kosong. Yang atas ni kat tempat graf biru tu pintas, berapa limit kat situ sebenarnya? 2. 2. Macam mana awak dapat 2? Equation kot. Substitute 0 lah kat dalam function ni. Kan sebab itu pintasan Y. X kena ganti kosong. So awak dapat 2. Okay. Kat tempat garisan merah kita potong tu, nilai Y dia berapa? Macam mana kita nak cari? Samakan. Kita kena samakan. So kalau tadi kita cari nilai X, kita samakan Y. Sekarang kita kena samakan X lah. So we have set Y equal to set 2 minus Y. Sama macam tadi, we have set, so to eliminate it, square both sides. So Y would be equal to 2 minus Y. 2Y would be equal to 2. Y akan dapat 1. Maksudnya kat sini nilai Y kita 1. Nampak Miss? Okay? Okay. Alright. Okay. So sekarang kita nak cari volume tu ada 2 region. Satu yang bawah ni. Tak. Satu yang kawasan atas tu. Kita mula dengan kawasan bawah dulu yang melibatkan function hijau. Maksudnya volume would be equal to, so integrate daripada kawasan hijau je. Daripada 0 sampai garisan merah. So 0 up to 1. First function yang kita jumpa is function hijau ni tadi, set Y. Sekejap. Okay. Tulis macam ni je dah betul tak? Belum. Belum. Y. Apa yang kurang? DY. Pi. Lagi? Lagi? Pi. Pi. Lagi? Pi. Square. Square. That's right. Okay. So ingatlah when it comes to volume, awak mesti ada constant pi at the front. Pi tu nak tulis dalam integral boleh, nak tulis luar integral pun boleh. Saya biasa letak kat luar je terus. And then your function must be squared. Jangan tertinggal squared tu. Okay. And then we add up with the second function. Function yang color biru tu pula. So our limit mesti samalah. Kita ada pi kat situ. From 1 up to 2. And function kita tadi, set of 2 minus Y. The whole thing must be squared dy. Okay, next, simplify your function. Jangan risaulah dengan set tu sebenarnya sebab after we squared it, dia dah hilang dah. Lepas tu awak dah bolehlah directly integrate. Yang ni saya tulis ni je lah ya. Saya tak explain dah sebab dia dah jadi senang. Dapat berapa jawapan? Pi. Unit. Dapat pi. Okay.
So settle untuk soalan nombor 13. Ada apa-apa nak tanya? Okey. Ya. Okey. Okay. Clear semua orang, hati-hatilah yang kat situ je. Kalau volume tu nampak lah, awak kena belah graf tu. Okay, kita proceed next one. Question number 14. So, sketch the curve y minus x squared, the finite region bounded by the curve and the all axis by the curve and the x-axis is donated by R. Part A, find the area of the region R. Okay, first sketch graph sama macam tadi. Ini graf apa ni? Kuadratik. Kuadratik. Sebab dia 9 minus x squared. And then bila awak factorize, awak akan dapatlah negative 3 dengan 3. Atas ni bila substitute awak akan dapat 9. Okay, macam biasa kalau dalam soalan ni nampak dia memang ada bagi tahu kat atas sketch the curve. Maksudnya ada markah lah kat situ untuk graph. Basic sketching graph markah dia paling bukanlah memang 3. Most of the time it's 3 marks. Sentiasa 3 markah kat situ. Okay. And then dia kata bounded tu the curve x-axis denoted by R. Maksudnya awak kena lorekkan mana kawasan R. Kat sini obvious kan? Semua orang nampak kawasan yang terperangkap tu. Nampak semicircle. Yang ni tak ada masalah lah. And then it's denoted by R. Awak label lah R siap-siap kat situ. Okay. So find the area of the region. Yang ni ada masalah ke nak cari area? Okay. Okay. Sekejap ada orang tanya. Orang tanya ada beza tak rotate through pi radian and through 2 pi radian? In the sense of formula orang tak ada beza. Sebab yang dia akan cakap rotate through pi or guna pi ataupun guna 2 pi is basically based on the shape of the graph. Maksudnya nak dapat satu shape penuh tu, graph tu kena pusing berapa? Sekejap saya tunjuk contoh. Okay. Kalau graf dia, bentuk dia contohnya ni benda ni kena imagine sikit sebenarnya. Okay. Kalau graf saya bentuk dia macam ni. Okay. So kalau saya nak dapatkan satu volume yang lengkap, katalah kat paksi X, dia akan pusing 360 lah. Means dia kena rotate 2 pi. Dia pusing 360. Sebab tu dalam soalan dia akan cakap rotate 360 or rotate about 2 pi. Sebab dia pusing 360 baru dia dapat satu bentuk lengkap kat situ. Dapatlah bentuk sphere macam tu. Ni kalau awak rotate awak dapatlah sphere. Okay. Tapi dari segi formula kita still pakai pi. Yang kalau kita nak integrate volume tu, kita still pakai pi. Lepas tu function awak tu square. Okay. Kalau graf kita, graf yang sama, tapi dia nak, kejap, saya tak boleh pakai graf yang sama. Bentar ya. Graf yang sama, saya adjust sikit lukisan paksi tu. Saya pusing macam ni. Saya lukis ke tengah, dia ada langgar paksi. Okay. Lepas tu dia cakap dia rotate about y axis. So kalau rotate kat y macam ni, nak dapat satu bentuk yang lengkap tu, dia kena pusing 180 degree je. Maksudnya dia rotate pi je. So, kalau dia rotate pi je kat sini, dia dapat shape apa? Awak boleh imagine tak? Also circle. No, you gonna get semicircle lah, hemisphere. Dia pusing. Yes. But then in the sense of formula, you still have to integrate pi fx squared. Means that dia dalam soalan dia akan bagi tahulah nak rotate pi ke nak rotate 2 pi based on the shape of the graph.
But then in the sense of formula, you still guna pi. So dalam Dalam soalan formula tu, sama ya. maksudnya dalam soalan tu dia cakap lah pusing berapa darjah pun, formula awak tetap sama. Pi juga. Okay, okay. Kira, Thank you, Miss. okay. Alright. Okay, So okay. degree tu dia berbeza-beza sebab bentuk graf. Itu je. Bentuk graf nak Okay. dapatkan shape yang penuh. Okay, thank Okay. you, Miss. So Miss, Hmm. ada ke soalan yang kita perlu consider benda tu? Macam pi dan pi variable. Tak dengar. Apa dia tadi? Ada ke beza? Ada ke soalan yang kita perlu consider dua benda tu? Tak ada. Maksudnya kalau awak tak nak ignore dia pusing berapa darjah tu pun tak apa. Maksudnya kena ingat dia formula still pi. Sebab ada student dia akan confuse. Contohnya kat soalan nombor 14 ni lah. Nanti dia pergi adjust sendiri formula sebab soalan C dia cakap rotate 2 pi. Soalan D dia cakap rotate kat pi. So ada student nanti dia pergi ingat, benda tu dia kena adjust formula. So sebenarnya awak tak perlu adjust formula. Formula awak still fix lah, ada pi je kat depan. Dalam soalan tu dia sendiri dah consider nak dapat shape betul tu, berapa darjah dia kena pusing. So awak dia rotate berapa banyak tu pun awak ignore je lah sebenarnya. Okay. Kita patah balik. So nombor 14A tadi, find the area tu. Yang ni ada masalah ke? 14A? Okay. Okay. Ada. Okay. Okay. Dapat berapa jawapan? 36. 36. Semua orang dapat Baik. Okay, saya tak tunjuk lah yang ni. Just make sure. Macam biasalah. Function awak dengan limit yang betul. After that awak terus directly integrate. Subs limit awak akan dapat lah 36 Okay. Kita pergi part B. So part B dalam soalan dia kata hence integrate 0 up to 9 set of 9 minus y dy. Okay. Lagi sekali. Semalam kita dah jumpa dah perkataan ni. Hari ni kita jumpa lagi. Hence. Bila hence, kita mesti cari kaitan dengan apa yang dah cari sebelum. Okay. Apa kaitan dia dengan soalan sebelum sebenarnya? Sama ni. Sama? Ya. Sama apa? Apa yang samanya kat sini? Kita tukarkan pada ni. In term of y. Very good. So sebenarnya function tu dia rearrange in term of y je lah. Okay. So sebab soalan ni hence maksudnya part B ni awak tak boleh integrate. Awak kena cari kaitan. Siapa buat jalan kerja dia integrate macam biasa, tak ada dapat markah lah. Okay. So kaitan dia first kena tunjuk dulu. Sebenarnya from y equal to 9 minus x squared dia rearrange kan? Dia rearrange. So x squared would be 9 minus y. X would be set of 9 minus y. Macam ni okay? Sampai sini? Okay, but be careful sebab sekarang kita sebenarnya pindahkan kuadratik. So apa mesti ada kat depan? Plus minus. Plus minus. Okay. So maksudnya graf kita sekarang berubah tak daripada kawasan R tu? Kalau ni X equal to plus minus set. Graf tak akan berubah lah sebab saya rearrange function je. Okay. Now kita compare pula dengan soalan. Soalan sekarang tak ada plus minus. Soalan dah tinggal plus je. Apa efek kat graf? Yang positif. Okay. Maksudnya graf kita ambil yang positif. So apa jadi kat graf? Dia tinggal separuh.
Very good. Graf awak sekarang dah tinggal separuh je. Maksudnya graf kita dah tinggal side positif je lah. Maksudnya tinggal kawasan yang saya lukis baru ni je. Dah jadi separuh daripada graf asal. Maksudnya apa jadi kat area kita? Bagi 2. Area pun kita kena bagi separuh. So untuk jalan kerja B, because of the word hence itself, the only jalan kerja yang kita terima is half times with 36. So your final answer would be 18 unit squared. Itu je jalan kerja yang kita terima. Jalan kerja lain tak ada. Oh. Penat integrate. Tak ada. Dia tak boleh integrate sebab ada word hence kat sini. Macam biasalah daripada SEM 1. Hence tu perkataan maut kan. Berhati-hati dengan hence. Selain hence lalu apa lagi? Therefore. Terus. Does, apa lagi? If, benda-benda macam tu lah. Ada kaitan dengan soalan sebelum. So be careful lah. Yang paling famous selalu therefore dengan hence lah. So, saya ulang balik. Because of the word hence means that untuk soalan ni kita kena cari kaitan dengan sebelum. So, nak cari kaitan sebenarnya first step awak rearrange function lah. So, but then sebab dia ada quadratic in front of your set mesti ada plus minus. But then dalam soalan dia minta function plus je. Function set yang positif. Sebab tu graf kita dah tinggal separuh. From 0 up to 3 je yang tinggal graf tu. Means that dia punya area pun tinggal separuh. Sebab tu jawapan kita half. Darabkan dengan area yang part A tadi. Sebab tu final answer 18 unit squared. Okay, ini je jalan kerja yang kita terima. Jalan kerja lain tak boleh. Kalau awak integrate macam biasa, dapat markah kosong lah kat situ. Okay, kita proceed. C. Find the volume of the solid generated, rotate 2 pi about x-axis. Maksudnya kawasan yang saya dah lukis label R ni tadi, dia suruh cari volume, rotate about x-axis. Pusing. Maksudnya kalau sini sekarang everything would be in term of x. Limit kita pun limit kat pasti x. Nampak dia cakap kat situ 2 pi sebab daripada graf tu dia mesti pusing 360 nak dapatkan satu shape yang lengkap. Tapi yang ni dia bukan bentuk sphere lah. Dia lebih kurang macam, saya tak tahu nak cakap sebab panjang dia tak sama. Yang atas ni radius dia, kat sini radius dia baru 3. Yang ke atas ni radius dia dah 9. So dia bukanlah bentuk sphere. Awak tak boleh lah pakai formula sphere kat situ. So nak tak nak kenalah integrate. Okay. So soalan C. Nak cari volume kat situ. Maksudnya kita kena pi integrate from negative 3 up to 3. Function yang kita langgar memang ada satu je. 9 minus x squared dx. Yang ni okey? Okay. So, boleh terus ada squared saya yang tertinggal. 9 minus x squared 9 minus x squared dx. Okay, lepas tu awak kenalah expand macam biasa. Lepas tu substitute limit. Integrate boleh substitute limit. Jawapan dia, ada orang dah kira ni dapat berapa? So 1296 pi over 5. Okay. Saya tak tunjuk jalan kerja lah yang ni. Awak boleh integrate macam biasa. Okay. Boleh ni. Alright, kita pergi last one D. D sama juga, dia minta cari volume. Rotate pi about y axis. So yang soalan ni dia tukar pula, dia suruh pusing kat y. So maksudnya kat situ sebab apa dia suruh pusing 180 je, sebab awak pusing kiri pergi kanan, kanan pergi kiri, awak dah dapat satu shape penuh. Dia macam bentuk hemisphere lah. Lebih kurang macam tu. Okay. So function must be everything in term of y. Volume sekarang akan jadi pi. Limit dah jadi 0 up to 9.
Function awak mesti dalam sebutan y yang tadi kita buat tu lah. We have set of 9 minus y squared dy. Depan set ni sebenarnya ada plus minus sebab tadi kita rearrange kan. Tapi kalau sebab dia dah squared nanti, benda tu dah hilang lah juga. So tinggal nak integrate 9 minus y je. Plus minus ni biasanya orang tak tengok sangat lah. Awak tulis betul. Awak tak tulis pun biasanya orang akan anggap betul lah juga tu. Okay, and then for this one kita akan dapat, ada orang dah kira yang ni, dapat berapa jawapan? 81 pi over 2 unit square. Okay, 5 cube. cute. Okay. Settle for number 14. Kita masuk nombor 15. Okay. Number 15. Ya, saya izinkan awak ke tandas. Tak payahlah bagi tahu. Jujur sangatlah korang ni. Okay. The region R is bounded by y-axis and by the curve y equal to sin x and y equal to cos x in the range of 0 up to pi over 4. Find the volume of the solid of revolution form when R is rotate completely about x-axis. Okay. So, nak tak nak, step pertama kita kena lukis graf. Sin dengan cos ada masalah ke korang nak lukis graf? Boleh, Tak boleh. ada. Okay. Saya terus lukis je lah. Semua orang ingat saya lagi, saya rasa. Okay, ini sin x. Next one, cos x. Kalau awak tak ingat, awak bukalah Desmos. Okay. Settle. Kita dah dapat bentuk graf. Now kita nak cari kawasan yang terperangkap based on dia punya limit ni. 0 up to pi over 4. Okay. Dia bermasalah kat sini sebab kalau awak lukis kat Desmos pun awak tak nampak range 0 sampai 0 tu obvious lah awak tahu kat sini. Betul. Pi over 4 ada kat mana? Kita tahu satu lengkap memang 2 pi. Pi. Tengah-tengah ni pi. So pi over 4 duduk kat mana? Tahu? Okay. Kita macam nak agak-agak. Kita tak boleh nak agak-agak kan. Maksudnya kita nak kena tahu kat mana graf ni bersilang tu. So the only way nak tahu graf bersilang kat mana, sama macam tadilah, awak kena equatekan y sama dengan y. Okay. So we have sin x equal to cos x. Sin x, cos x. Nak settlekan tak boleh. So kita kena jadikan dia single trigo. Maksudnya tinggal jadi satu je trigo function kat sini. Apa awak boleh buat? Nak jadikan satu je trigo function. Ni belajar sem lepas ni. Sedangkan cos over. Yes. Awak kena jadikan dia satu trigo function, so the only option is kena bahagi cos lah. Bahagi sini awak dapat satu, yang depan awak akan dapat tangent. Okay. Shift tangent 1 in the mode radian dapat berapa? Tolong tekan calculator. Pi over 4. Pi over 4. Very good. Maksudnya kat sini inilah tempat persilangan pertama dalam graf awak. Kawasan positif. So maksudnya kita tahu dah sini yang bersilang yang pertama kan. Situlah pi over 4 sebenarnya. Okay. So next part awak kena cari tadi 0. Dia bounded by ada 3 syarat. Y-axis paksi Y. Maksudnya sini paksi Y. Curve Y equal to sin X. Maksudnya graf yang saya lukis color pink tu. Lagi satu
Y equal to cos X. Graf yang saya lukis color hijau. So kawasan yang terperangkap kat sini would be sini. Sahaja. Kawasan yang bawah ni sama macam hari tu, kita tak anggap terperangkap sebab dia tak bounded by paksi Y. Yang ni okey ke? Boleh Miss. Okay. So, kita nak cari volume. So, means now our volume would be equal to, ada pi kat depan, jangan lupa formula. Integral 0 up to pi over 4. First function sebab dia kata rotate about x-axis kan, pusing paksi X mesti datang daripada arah atas. So, first function yang awak jumpa kat situ, yang colour hijau maksudnya Cos X. X. Squared. Mesti ada satu-satu kat situ. Squared jangan lupa. Minus with the second function you encounter here would be yang colour pink kat situ. Maksudnya sin X squared dx. Satu-satu squared. Maksudnya cos squared minus sin cos X squared minus sin X squared. Ini yang betul. Kalau awak tulis cos X minus sin X, lepas tu awak squarekan dia dalam satu function share the same square, yang ni salah. Dia dah jadi maksud lain. Hati-hatilah yang tu. Dia satu-satu function square. Okay. Cos squared dengan sin squared boleh terus integrate? Boleh terus integrate tak cos squared dengan sin squared? Tak boleh sebab dia squared. Saya dah bagi tahu hari tu. Kalau kita nak integrate yang terus tu, cos sahaja, sin sahaja. Itu je boleh. Bila ada kuasa dua je, kita mesti pakai Identity. double angle. Identity Double siapa? angle. Saja je. Gaji. Gara-gara. Double angle formula. Okay. Ingat je, kalau kuasa dua je, mesti guna double angle formula. Double angle tu dia memang fix. Awak akan pakai kat double angle untuk cos. So, kat sini, cos 2A. Double angle yang pertama, saya tak tahulah awak hafal ke tak. Tapi tak perlu hafal pun. Tengok je balik nota. Double angle yang pertama is cos squared minus sin squared. So, dah jadi cantik lah kat situ. Maksudnya soalan kita dah boleh tukar jadi apa ni? Soalan. Cos 2X. Cos 2X. Quick. Guys. Lagging ke? Hello? What's up guys? Adalah. Ada tu. Miss. Miss? Oh Miss. Miss? Kejap Hello? Okay. Dengar. Dengar? Dengar saya. Dengar. Okay. Tiba-tiba dia kenapa nak lost connection? Kejap awak dengar suara saya tapi dia cakap saya lost connection. Apa masalah benda ni? Sebentar. Baru dengar. Alah. Okay. Skrin nampak lagi? Nampak. Tak nampak tapi dekat mid. Okay, nampak. Dah Okay. 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 So tadi kita dapat cos 2x. Tak dengar pula.
Tak dengar dah. Okay, ada dah. Tipu je. Dah. Ada. Hai, dah ribu. Ada dah. Ingat bilang tadi. Okay. Alright. So kita dah tinggal lah nak integrate cos 2x. Cos 2x boleh terus integrate? Boleh. 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 Integrate cos dapat apa? Saya rasa internet dah bermasalah lah. Saya rasa internet saya yang bermasalah. Okay. So, integrate cos 2x awak akan dapat sin 2x over 2. Lepas tu, macam biasa, masuklah dalam awak punya limit. And then kita akan dapat sin 2x. Sin 2 times pi over 4 over 2 minus sin 0, awak akan dapat 0. Lepas tu tekanlah terus calculator dalam mode radian, be careful, and then dapatlah final answer here. Sin pi over 2. Pi over 2 lah. Okay. Okay, Miss. Boleh. Ada apa-apa nak tanya? Untuk soalan nombor 15. Miss. Ada tak yang sin x over cos x tu untuk decide dia punya first decide dia punya limit? Nak decide dia punya limit sebab dalam soalan memang cakap kita nak cari daripada 0 up to pi over 4. Tapi kita tak boleh nak main agak-agak je pi over 4 tu ada kat mana kan. Yang kita tahu kalau dia punya current tu first mesti pi yang tempat persilang pertama. Yang hujung tu 2 pi. Tapi pi over 4 saya tak tahu ada kat mana sebenarnya. Sebab tu tadi saya kena equatekan dua equation ni. Okay, Miss. Nak tahu pi over 4 ada kat mana sebenarnya. Ada soalan lain? Kalau direct terus buat cari volume terus pakai pi over 4 tu tak boleh? Kena cari juga ke limit dia. Sebab dia tak cakap suruh sketch pun. Okay. Kalau awak tak sebentar. Okay. Kalau kita tak lukis, awak terus cari je macam mana awak nak tahu siapa nak tolak siapa. Agak-agak je lah. Tahu cos kat atas, sin kat bawah macam tu. Kita tak tahu siapa nak tolak siapa. Function mana yang datang ke atas, kan kita datang rotate about x-axis, datang dari arah atas kan tempat saya buat arrow tu. So kalau awak tak lukis graph, macam mana awak nak tahu sin x yang kena, cos x yang kena tolak dengan sin x? So in a way sebenarnya graph tu membantu awak nak tahulah siapa function pertama, siapa function kedua. Tapi kalau tak lukis terus kira je dengan function yang betul, dia bagi markah penuh je. Sebab dalam soalan ni dia tak bagi tahu suruh sketch pun. Baik. Ada soalan lain? Betul. Okay. Tak ada. Okay. Saya tinggalkan dulu nombor 16 dengan nombor 17. Tak tahu korang dah berjaya buat ke belum. Tapi yang tu kita discuss minggu depan lah. Baik, Miss. Okay. Alright, so kita jumpa lagi minggu depan, hari Ahad. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah. Okay. Alright. Miss. Okay, thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Okay, Thank you, Miss. sama-sama. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you, Miss. Sama-sama. Thank you, Miss. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.